Tolong tutup mikrofon anda. Tolong tutup mikrofon anda. Tolong tutup mikrofon anda. Kerjasama anda amat diperlukan ketika sesi ini berlangsung. Terima kasih sekian daripada iklan daripada penaja Ustaz Mak Farhan bin Zulkifli. Wassalamualaikum. Boleh mula? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dulu. Okey, baik. Bersama abang hari ini, Abang Aiman Haris. Hari ini kita ada dalam slot ikhtiar hidup. Betul ya, kalau tengok dalam buku tu jadual tu ikhtiar hidup, betul tak? Okey, jadi hari ini abang nak ajak hampa semua macam mana cara-cara kita nak siang ikan, menyiang ikan, mana-mana sebut tu macam itulah, siang ikan dan sebagainya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama, yang paling penting adalah pisau. Jadi pisau macam ni, ada pemegang, ada besi macam ni, betul lah ni tajam. Aku tak kenal pisau, ni pisau. Jadi pastikan pisau ni tajam betul-betul. Kalau masih tak mahir pakai pisau, pastikan ada pantauan daripada mak ayah. Okey, pisau. Yang kedua adalah gunting dapur. Gunting dapur. Kalau kita nak kenal gunting dapur ni, kita beli kat bahagian dapur ada gunting, itulah gunting dapur. Kadang-kadang ada gunting jenis gunting kertas, ada gunting kain kan, untuk tekan jahit. Ini gunting dapur. Sini ada tempat buka tin, lepas tu ni tempat bagi pecah santing-santing lah, buah pala, herba dan sebagainya. Jadi ni gunting dapur, kita perlukan gunting dapur. Dan seterusnya kita perlukan besen untuk kita letakkan apa-apa ikan ke ayam yang kita bersiang. Kemudian kita ada pelapik pemotong. Ni kalau kita potong bawang ke, sebelumnya potong ikan dan sebagainya, kita guna pelapik ni. Dia ada banyak-banyak, ada material plastik, ada kayu ada, tapi yang paling affordable, paling kita mampu plastik lah. Kayu pun ada. Jadi pelapik ni penting juga untuk kita potong. Tak kita nak potong atas meja, nanti kotak meja. Dan seterusnya, kalau kita bukan dekat dapur, macam kat luar ke apa, kita pakai suat gabak lah untuk lapik, takut kotak tempat-tempat ni. Kemudian ni tambahan saja, kalau kita pesiang ikan darat, kita perlukan garam. Tak kisahlah garam kasar ke, garam halus ke, garam bukit ke, garam laut ke, tak kisah. Untuk kita bersihkan ikan tersebut, sebab ikan tu ada lendiak nanti abang terang lain lah, dan juga limau purut. Okay, jadi kita akan mulakan dengan yang paling basic sekali. Ikan yang paling basic. Okay, bismillahirrahmanirrahim, boleh mula nah. Okay, kita akan pesiang ikan kembung ataupun ikan temenung. Okay, ikan ni yang paling famous, paling standard, paling asas. Semua tahu pasal ikan ni kan? Ikan kembung atau ikan temenung orang panggil. Jadi macam kalau kita nak beli ikan, kita nak pilih misalnya, macam mana kita nak tahu ikan ni fresh tak fresh? Jadi yang pertama kita tengok mata dia. Mata dia yang jernih macam ni, kita tahu dah, kita nampak dia fresh. Kalau mata dia dah rosak, mata tenggelam, mata dia putih dan sebagainya, tu tanda-tanda dia dah rosak. Kemudian kita tengok pada isi dia. Macam gini kita tekan isi dia kan, isi dia naik balik. Kita tekan, isi dia naik balik, maknanya isi dia masih pejal, isi dia masih elok. Kalau kita tekan misalnya, isi dia tenggelam dan tak naik dah, maka tu tanda ikan tu dah rosak. Okay, faham adik-adik? Okay, jadi abang akan tunjuk cara-cara kita nak pesiang. Yang pertama, kaedah menggunakan pisau. Okay. Jadi kalau menggunakan pisau ni dia agak susah lah sebenarnya. Yang mudahnya pakai gunting, tapi kita tunjuk dulu kalau pakai pisau. Pertama, kita akan potong dulu ekor dari sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong ekor dah. Okay, pisau dia susah sikit. Okay, kita buang ekor dah sikit. Okay, potong ekor dah. Okay, tengok adik-adik. Kemudian, kita buang sidik ni. Kita buang sidik ni. Sidik tepi ni. Kita buang sidik tepi ni. Okay, sidik tepi ni. Kita buang. Hati-hati ya, hati-hati dek, pisau tajam. Okey, buang. Kemudian kita balikkan ikan. Kita nampak dia dah terbuka macam ni dekat dia punya insang tu. Di sini. Jadi kalau pakai pisau kita kena hati-hati ya. Pegang macam ni. Masukkan pisau di tengah-tengah ni. Potong. Okey, potong je. Relax, potong straight ni. Kemudian dah terbelah, dia akan terbuka. Dia dah buka macam ni, kemudian adik masukkan pisau ke celah perut ikan tu. Sini. Potong straight di bahagian bawah perut dia. Okey, adik boleh nampak perut ikan. Nampak tak? Dia terbuka macam ni. Dia apa adik buat? Adik bawa ke tepi ni, adik buang saja kotoran-kotoran yang ada dekat ikan tu. Buang kalau perut-perut dan apa yang tak diperlukan. Dan juga buang isang-isang yang ada dalam ni.
Kita cuci sikit. So, siaplah lebih kurang macam ni lah ikan yang menu yang dah siap dipesiang. Kita letak sini ya. Itu kaedah menggunakan pisau. Jadi seterusnya kaedah menggunakan gunting. Jadi kalau menggunakan gunting ni lagi mudah lah. Lagi mudah gunting. Pegang gunting. Okay. First macam step sama je. Kita potong ni. Jadi lebih mudah. Lebih kemas. Potong sini. Dan kita potong sisik dah. Atas ni. Dan kita potong bawah ni. Relax. Dan macam biasa kita buka kat bawah ni. Potong saja tengah ni. Nah, sampai bunyi tu, kelak tu. Kemudian potong tengah ni, potong sini. Belah di tengah-tengah ni. Kemudian keluarkanlah apa-apa kotoran-kotoran yang ada dalam perut ikan tersebut. Ini adalah insang ni nak kena buang. Pastikan cuci elok-elok lah. Kita nak makan, buang semua ni. Cuci sampai bersih dalam dia. Okey. Jangan cuci. Jadi tu kaedah yang menggunakan gunting. Jadi selesailah ikan yang kita dah pesiang tadi. Ni hasil dia lah. Hasil dia yang agak kotak. Ni hasil dia. Ikan yang kita dah pesiang dah boleh siap. Kalau kita nak goreng misalnya, selalunya mak-mak kita akan kelak kat tepi ni. Kelak supaya isi dia masuk ke dalam. Kalau kita nak bakar apa, jadi keadaan macam ni dah boleh dah. Okey, seterusnya kita ada surprise sikit hari ni. Kita akan pesiang. Abang ada bawa 3 jenis ikan. Itu ikan darat. Jadi abang kena buang ayak dulu sebab kalau ada ayak susah nak buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada 3 jenis ikan. Okey, abang kameraman boleh dekat. Okey, jadi ikan yang pertama adalah ikan haruan. Jadi kita akan mula dengan ikan haruan dulu, ikan paling mudah. Okey, jadi ikan haruan ni ikan haruan lah macam ni lah ikan haruan. Ini ikan haruan. Okey, kalau Indonesia orang panggil ikan gabus. Indonesia orang panggil gabus. Kalau bahasa Inggeris snakehead fish. Kalau bahasa saintifik dia ialah channa, CHANNA. Channa. Jadi ikan haruan ni dikategorikan sebagai ikan predator atau ikan pemangsa. Ikan ni sangat ganas dan bergantung pada saiz. Lagi besar dia lagi agresif. Dan juga antara mekanisme pertahanan diri dia adalah dia mengeluarkan lendir dan juga otot-otot dia yang sangat kuat lah. Jadi cara pegang dia mudah saja. Pastikan kalau dia dah tangkap ke, pastikan tak ada ayak. Kalau ada ayak memang susah nak tangkap sebab dalam dunia dia. Ni nak pegang dia biasa je sebab ikan ni tak ada duri ke apa, kita pegang lah, cuma kena pegang dengan kuat lah sebab dia sangat kuat. Kalau dia sentok sekali tu, nampak tak? Sangat menggerunkan. Okey, jadi nak pegang pula, pegang tepi dia macam biasa saja. Kalau pegang bawah susah nak pegang kan. Kalau pegang kat depan nanti dia gigit. Gigi dia tajam ni. Gigi dia tajam macam ni. Sebab apa bahasa Inggeris panggil snakehead fish? Sebab kepala dia macam ular kan. Okey. Jadi ini abang akan tunjuk cara-cara nak pesiang. Jadi untuk pesiang ikan yang hidup atau ikan yang darat, kita tidak boleh menzalimi haiwan. Kadang-kadang abang tengok kat pasar malam misalnya kan, orang ambil pisau kan, orang ketuk belakang pisau, ketuk kepala dia sampai mengeletak. Kesian haiwan tu sakit. Jadi cara yang mudah yang ayah abang ajak, pertama kita pegang ikan ni dulu. Pegang kena yakin lah. Bismillah. Nampak? Dia memang agak agresif. Pegang, kita peti ikan tu relax. Lepas tu dia kuat-kuat tu jangan duk gelabah. Peti ikan tu relax. Pegang pisau kat tangan kita yang dominan sebab abang kita dalam pegang kiri lah. Jadi relax aja ikan ni untuk atas pelapik kita elok-elok bagi dia relax. Okay, baca bismillah. Kita balikkan dia sebelah sini. Ikutlah sebelah mana yang selesa. Dia akan kelepiak lah. Pegang elok-elok. Jadi boleh nampak kat sisik dia ni, kat sirip dia ni. Kita akan potong bahagian bawah sirip dia. Jadi kita akan pegang elok-elok. Jadi kita akan potong di sini. Kita akan potong dan kita akan biar dia berehat dulu. Dia kena pegang elok-elok. Tengok dia memang macam ni, dia agak agresif.
Kalau sebolehnya pakailah sarung tangan. Tapi abang tak bawa sarung tangan, jadi agak licin dan susah sikit nak bawa je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah ni, bismillah, tarik saja. Okey, pakai tumbui. Lepas, biar. Lek. Lagi dia waktu ni reseptor sakit antara otak dan badan dia dah putus, jadi dah tak rasa sakit dah kalau kita buat apa lepas ni. Jadi kalau dia bergerak-gerak lagi tu bukan maknanya dia sakit ke apa, dia hidup. Maknanya dia bergerak tu adalah refleks otak ikan ni. Jadi lepas daripada kita dah potong kepala dia macam ni, dia pun dah pass away. Mungkin dah ke alam mana. Innalillah. Okey, jadi kita pegang ikan ni, first kali kita perlukan gunting. Kalau ada pisau pun boleh juga, tapi seeloknya guna gunting lah mudah. Kita potong sirip belakang ni. Tekuk ada ni. Potong ujung dah. Bismillah. Au. Sakit dah. Kalau tu dah selesai otak. Dia bisa dikambing biasa sakit. Besar sangat kan dulu. Belakang itu ya. Potong tekuk dah. Okey, tu sisi atas dia pula. Okey, sisi atas. Dia memang Nampak sakit. dia memang kena hati-hati sikit. Sebab ikan ni agresif lah. Dia potong sepanjang ni, sepanjang sisi atas dia tu. Jangan risau, ikan ni dah tak sakit lah. InsyaAllah. Kita tak boleh zalimi haiwan. Kemudian bahagian bawah dia pula. Sirip bawah dia pula. Sebab apa kita masak sisik ni? Kalau kita masak sisik ni senang sikit nak makan. Tidak kalau kita masak apa dia akan jadi tulang yang banyak. Masak sisik ni. Okey, relax. Okey, jadi kepala jangan buang je. Okey. Kemudian kita ambil pisau pula, kita akan buang sisik dia. Jadi ni akan berlemuh sikit lah. Okey, tak apalah. Buang sisik dia, relax. Okey, buang sisik. Kita jaga dengan pisau yang tajam. Buang sisik dia. Atau faktor kita buat lubang ni untuk pegang sebab dia licin. Ikan haruan ni baik untuk orang yang luka, ibu bersalin, orang yang baru sunat. Abang dah sunat dah, adik-adik sunat lagi. Sakit hati macam mana luka? Takut tak? Jadi dia baik untuk yang luka lah, yang mana nak sembuhkan luka, insya-Allah. Yang terpetor-petor. Bersihkan dia punya sisik, dia punya sirip elok. Okey, belah ni sini pula. Cuci betul-betul sebab kalau ada sisik susah kita nak goreng. Abang Roster tolong lapik lagi kuat kapak. Kuat kapak ada tisu tu. Lapik belah depan. Sampai kita dah macam ni pun still dia boleh gok-gok dia sangat kuat. Macam tak. Okey. Sama lah ikan ni besar. Lambat sikit. Aku tak pakai sarung tangan kan. Tidak apa. Okey, lepas macam itu, bila dah habis kita bang sisik. Kita akan potong kepala dia belah sini pula ikut yang kita potong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Potong sahaja sampai putus. Ni kepala dia. Okey, kemudian ikan haruan ni dia antara ikan yang perut dia sampai ke belakang. Perut dia sangat panjang. Jadi gunakan gunting. Tarik saja. Tarik sampai ke belakang. Tarik sampai ke belakang. Dan buanglah sisi perut dia yang kotak-kotak tu. Okey. Kemudian letak kat sini. Cuci sikit ikan tu. Jadi macam ni lah rupa dia. Lepas ada kita pisang. Penuh dengan lendir. Sebabnya antara mekanisme penahan diri dia. Okey, selesai untuk ikan haruan. Okey, seterusnya untuk ikan yang popular juga. Ikan puyuh. Ikan puyuh atau dalam bahasa Indonesia ada ialah ikan karuk. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia climbing perch. Okey, jadi ikan ni dikenali dengan badan yang penuh dengan duri. Jadi kalau adik-adik nak berhadapan dengan ikan ni, pastikan pakai sarung tangan lah. Macam abang pun tak bawa sarung tangan tapi tak apalah. Jadi ikan ni ada duri dekat sisi tepi dia. Atas bawah, dekat kiri dan kanan. Jadi kita kena relax. Pegang tepi. Okay, pegang tepi ni adik-adik. Ni abang tunjuk sebab apa dia ada duri.
Okay, jadi cara nak pegang dah pastikan dia relax dan kita pegang tepi dah. Okey, kita tengok kalau kita lepas dah. Okey, dia boleh berdiri macam ni dan dia boleh berjalan. Sebab tu orang putih panggil dia climbing perch. Nampak tak? Dan juga kalau kita tengok, nampak ni. Bahagian atas dia tu berduri, bahagian tepi dia berduri, bahagian bawah dia berduri. Cuma orang tak panggil dia ikan duri. Okey, ini adalah ikan puyuh. Jadi ikan puyuh lah antara ikan yang agak sedap juga. Macam tu lah. Cuma cara nak pesiang dia macam sama juga macam tadi. Pegang dia macam ni. Pastikan dia relax. Ambil pisau, potong di belakang sirip ni. Sama juga. Tapi jangan potong habis. Potong sampai bertemu dengan tulang belakang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Bismillah. Siap. Baik. Okey. Kita biar. Sebab ikan ini antara ikan yang agresif lah. Dia macam tu. Dia akan berjalan dulu. Jadi bila dia dah relax, kita boleh sambung pesiang. Jadi kalau adik-adik tertanya-tanya macam mana ikan ni boleh ada, ikan ni memang ada pun. Kita je duduk rumah mengesek tak tahu. Kat bendang ke apa memang popular lah ikan-ikan macam ni. Jadi adik ajaklah ayah mancing ke apa. Okey, nampak dia dah macam relax sikit. Dia dah tak ni. Boleh pegang lah. Relax, kita pegang. Okey. Yuk. Okey, bismillah pegang elok. Okey, macam biasa. Gunakan gunting, kita buang sisik dah yang tajam. Ekor belakang. Hati-hati adik kalau dia kelepiak, dia luka tangan. Kemudian belah atas. Sisik atas ni duri ni, kau dengar bunyi. ASMR. Kemudian belah bawah. Okey, potong habis. Settle. Dan kita akan buang sisik dia macam tadi juga. Okey, abang rasa tangan abang dah luka. Okey, sisik. Okey, buang dah sisik dah. Buang bersih-bersih. Sebab kita tak makan sisik. Buang bagi bersih-bersih macam ni. Okey. Ni yang belah ni pula. Sebelah sana, sebelah kita potong tadi. Okey. Okay, buang sisik dah lagi bersih-bersih. Malang soalan. Okey, bila dah cuci ni, ni dia. Dekat sini ada yang ada duri dia ni. Tak abang basuh dah. Jadi duri dah dekat tepi ni. Sini duri dah. Memang tajam lah. Potong saya. Bismillah. Okey, ni kat kepala dia ni, tepi ni duri. Tu. Jadi ni duri lah. Sangat-sangat. Kalau kena jari tu boleh luka lah cerita dia. Dan ni yang kita dah siap tadi, kita buang isi perut dah. Buang isi perut dah. Kita cuci-cuci. Kita siap lah ikan puyuh. Ikan puyuh dan juga ikan haruan. Kemudian, yang terakhir sekali, watak utama. Ikan keli, iaitu adalah lauk favourite di Yayasan Karya. Kalau nak rasa ikan keli, boleh mai Yayasan. Jadi ini ikan keli, dalam bahasa Inggeris catfish, dalam bahasa Indonesia panggil ikan lele. Okay, jadi ikan keli ni dia dipanggil catfish sebab misai dia tu, dan juga dia ada sengat dia. Jadi kalau adik-adik kena sengat dia, sakit lah juga, dia jadi gatal-gatal. Jadi macam mana cara nak pegang? Tapi memang tahu masa ikan ni dah lembek ni. Jadi cara nak pegang dia ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sengat dia tu ada di tepi kepala dia tu. Ni di sini. Jadi kau nak pegang kena jaga-jaga. Bang, kau kena sengat sakit tak? Boleh lah bang. Dia jadi gatal-gatal 3 hari, 4 hari. Beli bensin tak bang? Boleh lah juga. Siapa lewat mayang nanti kita buh sengat dulu. Aduh. Tak. Ya dek. Ajis tu kat guys tu. Kasih sengat lah. Kan ni nak dapat payuh nak mumpul. Bismillah. Okey. Jadi adik-adik kena pegang macam ni. Ni adalah sengat dia ni. Sengat dia ni. Ni kiri dan kanan adalah sengat dia. Okey, kalau nak pegang tak jari antara celah ni dah pegang macam ni dan insya-Allah dah tak payah lari dah.
Orang nak cucuk ni, tahulah. Pegang macam ni. Nampak? Okey. Jadi untuk ikan keli pula, ada cara yang orang katok kepala dia. Jadi dia pun pening juga. Ada yang bubuh garam, dia pun sakit juga, abang kesian. Dia ada cara yang lain sikit. Kini cara pegang dah. Pertama kita letak je macam biasa. Okey. Jadi cara dah. Dekat belakang kepala dia ni, kita potong sikit. Okey. Jadi reseptor otak dengan badan dah tak ada, dia dah tak rasa sakit dah bila kita pesiang. Kita biar dia relax macam tadi ya. Settle. Nampak? Jadi nak pesiang ikan puyuh ni taklah sesusah yang sangat-sangat. Ikan puyuh ni senang. Ikan puyuh ikan keli. Cacul. Yakin je kamu. Okey ni bentuk ikan keli. Okay, jadi step seterusnya kita ambil pisau. Buat mulut dia depan ni. Kalau tak penting tu. Potong mulut dia. Tinggal kita buang dia punya duri ni. Memang. Berapa? Handsome. Abang mana? Handsome lah bang. Abang mana? Abang yang mana? Abang yang mana? Abang game lumen kau? Kemudian yang pentingnya lah pisau macam tajam. Hidup ni. Hidup pula abang sikit kan nampak. Aku kan. Pokok dia bawah ni. Macam sikit. Ikan ni sebenarnya seronok ah. Sebab dia dimakan oleh orang Islam yang solat subuh Jumaat. Jadi yang tak solat Jumaat tu kesian ikan ni. Okey eh. Perut dia. Dan hak ni Okey mah tu. baik. Deh. Mak kau buat terus ya. Kalau ada orang potong je. Okey. Oh, ada pun. Wajak. Wajak. Kuat pula. Okey. Nak kena. Dah bosku. Sorry ya bosku. Kena buat. Buang iseng-iseng tu ni. Dia orang boleh cakap. Tak kena Kemudian antara tip ikan keli ni pula dekat tepi ni. Saya tak silap abang. Dia ada macam empedu dia tau yang kita kena buang. Kau tadi dah potong lebih. Bagi memang ada mana. Jadi ni darah beku dia ni kita kena buang. Kau tengok jadi pahit. No terbang. Deh. Okey. Dicuci. Maka okey, dah siap kita pesiangkan yang. Tapi kalau dah pesiang macam ni, kita tak boleh makan terus sebab dia memang lendiak gila. Jadi cara nak hilangkan lendiak ni kita menggunakan kuat sat abang. Gula. Garam.
Masukkan garam. Bong-bong ni. Okay, masukkan garam. Buat ni, buat situ. Buat situ mesti. Banyakkan selawat dan doa. Jaga kebersihan kita. Bagi. Ada game deh. Okey. Nampak tak? Satu lagi. Okey. Dan kita ada lagi dua ekor ni. Video log lepas ni. Abang Tiah. Oh, tak tinggi. Buat DP kan? Buat DP kan? Siap lagi kamera kau. Ha? Siap lagi kamera kau. Sana dalam kamera. Siap. Dan masukkan sikit limau. Siap je. Perahkan limau. Memang kena bulu limau ah. Ya, limau ni untuk menghilangkan lendir-lendir dia, menghilangkan bau hanyir. Kalau saya pada limau, kita ada buah bening buluh. Kalau macam zaman abang-abang kecil-kecil dulu, tok abang tahu serai, dia potong kecil-kecil masuk juga. Bagi ikan ni hilang dia. Ni limau. Jadi kita pun Jangan tolong ambil cebok berhajak. Saya nak cuci ikan ni. Boleh siapa-siapa. Kita gaul sampai puas. Gaul. Wanginya bau. Masukkan dalam perut dia. Dumurkan garam ni di perut ikan tu, di badan ikan tu. Ikan darat ni dia popular dengan macam-macam jenis masakan. Ikan memang dekat darat tu. Jadi sebut ikan darat sebab dia hidup dalam air tawar. Dan juga dia popular dekat kawasan Bendang. Itu dipanggil ikan darat. Ikan macam ni selalu digoreng garing. Kadang digoreng kemudian buat sambal atas dia. Kemudian dibuat perkasam, Masak 3 rasa boleh. Masak 3 rasa tak pernah try lagi lah. Gulai, kemudian masak cuka. Contoh masakan popular, masak lemak, bakar dan sebagainya. Jadi bila dah siap macam ni, kita pun bersihkan ikan ni. Lepas suruh buat ikan kulit 3 rasa boleh tak? Boleh bang. Maka inilah hasil dia, ikan yang sudah hilang lendir dan juga sudah dibersihkan. Yang mana sesuai untuk kita nak masak apa-apa. Kita ada ikan haruan, ikan keli dan juga ikan puyuh. Okey, jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri program kita petang ni? Ada soalan boleh. Abu goreng boleh. Selain daripada yang tu, apa selain daripada yang tu tu? Ya. Boleh tanya. Berkasam. Pekasam. Ya, pekasam tu dia ikan yang diperam bersama dengan beras yang digoreng bersama kuantiti garam yang tertentu. Diperam dan tempoh tertentu maka terhasillah pekasam. Jadi pekasam ni orang buat sebagai makanan awet lah. Dah tahan lama. Selalunya kalau kat Bendang ada musim ada ikan dengan musim yang tak ada ikan. Jadi bila ada musim ada ikan, mereka tangkap ikan siap-siap buat pekasam. Jadi pada musim tak ada ikan, maka makan pekasam tu lah. Tak perlu tangkap ikan sebab ikan pun tak ada. Okey, faham? Ustaz, abang. Kalau ni belajar ikan ni nombor ikan pergi sekolah kan nanti? Air tak perlu pun. Tak perlu pun. Sini banyak. Bukan saja ikan, kat sini buaya pun ada. Buaya darat. Nama dia? Okay. Kat asrama ni kena masak sendiri ke? Kat asrama ni yang masak sendiri masa tak ada kot. Semua makanan disediakan. Murabi ada lah masak sendiri. Silap.
Kau masuk Maggi ke? Maksudnya ni lah. Kalau anda yang boleh type. Okay. Ni masa free ada apa soalan? Belum abang mesti nak Goreng. Okey, tak ada apa lah. Ada apa-apa soalan lagi? Yang mana abang boleh jawab, abang jawab. Tak ada lah. Tak ada. Tak malas ke apa? Abang, macam mana nak tahu kata jantan ke betina? Lah. Patut ada peribahasa sekilas air, sekilas pandang di sungai. Sekilas tahu ikan. Tahu jantan betina. Abang pun tak tahu nak tahu jantan betina. Yang abang tahu kalau pesiang tu ada telur, maka itu ikan betina. Pesiang tu yang disiang. Ikan yang telah disiang. Bila pesiang, bila kerat badan tu ada telur, tu ikan betina. Kalau ikan jantan abang tak tahu. Jadi ada apa lagi soalan? Mana kakak-kakak adik-adik muslimat ni tak bunyi ni? Okey. Okey. Ada apa-apa soalan dah? Sebelum abang mengundur diri? Jadi yang paling penting kebersihan lah. Kita kena jaga kebersihan lah. Apa-apa kita nak makan, kita sangat-sangat menjaga akan kebersihan. Jadi inilah ini antara kotoran-kotoran dah. Abang pandai dah saya ikan. Mana ada? Sudah jadi isteri saya. Oh ni dia tanya abang tangkap kat mana? Abang suruh pak abang main. Abang tak tahu pak abang tangkap mana. Abang rasa pak abang mengai ataupun beli. Ingat. Tak mengai. Jadi itu saja kot. Ustaz, ikan masak guna Sungai bawang ke? tapi ikan tu Ya? payah nak jumpa. Ikan masak guna bawang ke? Guna bawang. Ikan masak guna api. Okey, jadi Okey. ada apa-apa lagi? Okey, boleh siap. Okey. Jadi itu saja kot adik-adik. Jadi diharapkan lepas ni adik-adik boleh praktik lah. Belajar yang mudah-mudah dulu macam kata menung tadi kan. Praktik dulu. Nanti bila boleh tolong ayah nak bersiang, boleh tolong. Kadang-kadang abang taklah belajar pun. Kita tengok ayah duk buat kan. Kita pun tiru-tiru. Tapi tiru ni okey lah. Tapi jangan tiru dalam periksa pula. Jadi macam tu lah. Jadi paling penting jaga kebersihan. Nanti bila adik dah pandai bersiang, boleh bersiang ikan hidup pula. Bersiang ikan lagi besar-besar. Boleh memudahkan urusan rumah tangga mak ayah adik. Faham dia? Okey tu. Jadi itu saja kot. Boleh masuk Facebook. Romok malam ni. Malam ni dah gula. Okey, biar asal. Silakan pada Ustaz Farhan. Okey, minta maaf ya. Terima kasih pada Abang Aman Haris ya. Okey, untuk makluman semua, kita ada grup tertutup, kumpulan tertutup di Facebook. Boleh jemput masuk, link ada di Telegram dan juga grup waris kamu. Jadi boleh masuklah. Kalau tak ada Facebook, boleh pinjam Facebook Mak, Makcik, Tok Wan, Tok Nyang, Tok Ndak. Kemudian untuk slot petang ni juga boleh rujuk Facebook balik, kita ada live Okey, dan itu yang pertama. Yang kedua, slot pada malam ni kita ada bacaan Yasin secara berjamaah. Boleh masuk untuk sertai, dan selepas Isyak dalam lebih kurang pukul 9 suku kita akan ada slot untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis tausiah dan juga qasidah bersama-sama insya-Allah. Nantikan. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi nak Abang Amari. InsyaAllah. Nanti kita siang-siang dalam pula. Malam pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bang single.